Baik, seperti yang kami janjikan, kita akan bersama dalam satu segmen industri kreatif bersama dengan tetamu kita hari ini adalah mengenai dengan lagu tradisional kanak-kanak Brunei dalam pementasan teater bersama dengan tetamu kita Muhammad Hajib Sarhan bin Awang Muhammad Harkani, seorang mahasiswa program Kesusasteraan Melayu UBD dan juga merupakan salah satu ahli rakis UBD. Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah ya. Jadi memperkenalkan diri, kami sudah pun memperkenalkan diri, tapi untuk mungkin secara jelasnya lah, tetamu kita mau dipanggil Hajib ke Sarhan ni? Hajib lah, Hajib lebih boleh. dikenali sebagai Hajib. Jadi Hajib sememangnya seorang belia yang begitu yang kita ni berminat dalam bidang sastra, begitu aktif. Jadi mungkin dapat ceritakan lagi di samping juga memperkenalkan Klub Rakis UBD itu sendiri. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua penduduk negara Brunei Darussalam. Saya Muhammad Hajib Sarhan bin Awang Muhammad Harkani. Bercerita sedikit tentang Klub Rakis UBD. Ya. Dan saya sendiri bergerak selaku pengerusi klub tersebut. Klub Rakis UBD merupakan sebuah badan persatuan pelajar yang bernaung di bawah Universiti Brunei Darussalam, khususnya Persatuan Mahasiswa-Mahasiswi UBD. Ia merupakan sebuah klub yang bergerak dengan mengetengahkan aktiviti-aktiviti ataupun program, projek yang berbentuk seni dan sastra. Jadi majoriti di kalangan ahli terdiri daripada program kesusasteraan Melayu sendiri sebagai ahli yang paling dominan itu ya, yang paling ramai. Tetapi kami membukakan juga untuk mahasiswa dan mahasiswi UBD yang berasal daripada fakulti lain. Jadi kami bukakanlah juga siapa yang mahu berminat untuk turut serta bersama-sama dengan Klub Rakis UBD. Jadi kami banyak terlibat sebenarnya dengan kerja-kerja pementasan, kesenian dan juga kebudayaan sebenarnya. Tidak juga tinggal, kami juga terlibat dalam secara akademik. Kami ada terlibat dalam beberapa pembentangan kajian mengenai kesusasteraan Melayu, khususnya di negara Brunei Darussalam sendiri. Jadi itu secara ringkaslah boleh dikongsikan. Jadi pementasan dan pembentangan bagi meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai dengan kesusasteraan yang terdapat di negara Brunei Darussalam. Kerana apa yang menariknya Rakis UBD ini, mereka mementaskan ataupun apa yang dipersembahkan itu adalah selalunya hasil karya tempatan dan kadang-kadang hasil karya sendiri. Akan kita ketahui dan salah satunya juga pada 10 dan 11 Disember baru-baru ini Rakis UBD telah pun membuat pementasan sempena dengan National Theatre Festival Brunei, iaitu satu pementasan Nyanyini. Nyanyini. Jadi mungkin boleh diceritakan Nyanyini ini adakah ia siapa hasil kerja siapa dan mungkin sedikit sinopsis. Pada 10 dan 11 Disember 2022 yang lalu, Klub Rakis UBD telah pun mencatat sejarahnya lah dalam perjalanan sebagai sebuah klub yang kecil sebenarnya, tetapi sangat bersemangat, energetik, yang mana ia merupakan penglibatan kami yang pertama sebenarnya dalam National Theatre Festival Brunei. Yang mana kita diketahui festival tersebut ia merupakan keluaran kedua, edisi kedua pada tahun ini. Tahun lepas sudah pernah dibuat di Jerudong International School. Dan tentang pementasan yang kami ketengahkan pada 10 hari bulan yang lalu, iaitu berjudul Nyanyini. Sebenarnya ia adalah 100% hasil karya ataupun garapan daripada pensyarah, salah seorang pensyarah kami sendiri, iaitu Enna Wasli. Yang mana beliau sangat-sangat bersemangatlah, boleh dikatakan bersemangat untuk menjadikan mahasiswa dan mahasiswi pelajar sastra ini untuk terlibat dalam pementasan secara kreatif. Jadi tentang Nyanyini itu sendiri, ia merupakan sebuah pementasan teater yang mengetengahkan lagu kanak-kanak tradisional Brunei. Di dalam pementasan itu secara
kreatif. Ya. Tidak hanya mengetengahkan lagu kanak-kanak sebenarnya, tetapi di dalam itu kami juga mengetengahkan, mempersembahkan, membawa pada masyarakat ini, audiens, tarian. Selain nyanyian memang sudah elemen yang utama, sajak. Dan kami juga ada memasukkan elemen kebudayaan di dalamnya. Jadi sebenarnya kalau bis kita lihat apa yang dipersembahkan itu, ia menyampaikan sebenarnya apa message ataupun moral dalam lagu kanak-kanak tradisional Brunei. Jadi ia seakan-akan musical lah sebenarnya. Di mana ada jalan cerita. Ada jalan cerita. Dan juga disilit-silitkan elemen-elemen musical tradisional lagu-lagu kanak-kanak dan juga elemen-elemen budaya. Menarik sekali. Baik. Menyentuh mengenai dengan moral yang digarap daripada lagu-lagu yang dipilih, lagu-lagu tradisional kanak-kanak yang dipilih ini, apa sebenarnya yang cuba dipaparkan? Umpamanya mungkin juga boleh dikongsikan apa saja lagu-lagu tradisi Brunei itu yang dibawa ke dalam teater ini, berapa buah secara keseluruhannya? Ada 5 buah lagu yang kami ketengahkan pada pementasan yang lalu, yang mana antaranya adalah Ambok Ditunjang, Oh Kanak-Kanak, Bangkawat, Pat-Pat Sigulambir, dan satu lagi Anak Derhaka. Ya, 5 lagu tersebut dipentaskan, dipersembahkan pada halayak. Apa yang menjadi titik beratnya ialah pada lagu tersebut sebagai message-nya bis kita tadi ia mendidik sebenarnya anak-anak Brunei ini bahawa sastra ni pun ada peranan sebenarnya untuk mendidik generasi muda kita ni apatah lagi kanak-kanak. Jadi sastra itu tidak meninggalkan sebenarnya, tidak hanya fokus pada dewasa yang lebih berat kan, novel dan sebagainya, tapi juga mementingkan psikologi kanak-kanak, proses pendidikan dan pembentukan karakter kanak-kanak. Antaranya boleh kita ambil daripada lagu-lagu itu. Misal kata Bangkawat, lagu Bangkawat yang mana dilarangnya untuk menunjuk Bangkawat atau kalau sekarang putus sekarang jari. Bangkawat ini adalah pelangi. Bagi siapa yang belum tahu. Jadi sebenarnya apa di sana? Bukan setakat jangan ditunjuk pengajaran yang cuba disampaikan, tetapi cukup masa berhenti dah bermain. Jangan terlalai. Masuk maghrib, ni orang hari kuningnya sudahnya. Masuk dah sebab apa? Orang tua kita ni dulu kan, kirakan kepercayaan kepercayaan mereka bahawa Nabi saya juga kanak-kanak berada di luar ketika hari sudah kuning. Sedangkan sebenarnya yang perlu mereka lakukan pada saat itu adalah berada di rumah, bersedia untuk solat maghrib dan sebagainya. Itu antaranya lah yang boleh dikongsikan. Jadi macam mana setiap lagu ini disatukan dan menjadi satu naskah drama ataupun naskah sebuah drama teater? Baik, ini bersangkut paut dengan kreativiti seorang penulis skrip itu sendiri, yaitu pensyarah kami lah, yaitu Enna Wasli sendiri, yang mana beliau, kami sendiri selaku pemain teater watak-watak tersebut, kami pun bila menerima skrip tersebut, kami tidak tahu apa untuk diekspektasilah. Tetapi sudah menerima, kami pun sendiri berfikir macam mana boleh jadi cikgu ni terfikir untuk membuat macam ni. Jadi sebenarnya ia menyangkut pada kreativiti itu. Bila kita ni melihat, ia 5 buah lagu yang berbeza, tetapi diadun dan dicampurkan dalam satu hidangan kata orang, yang akhirnya memberikan satu kepuasan, hiburan kepada halayak. Jadi penulisnya adalah Cikgu Erna Wasli. Jadi mungkin boleh diceritakan, mungkin menurut perkongsian beliau lah, bagaimana proses penulisan dan juga perwatakannya untuk memastikan perwatakan ini ngam dengan karakter dan juga perwatakan. Mungkin terus kepada cabaran juga. Kita melihat tema pementasan nyanyi itu sendiri, ia lebih mesra kanak-kanak. Tapi tidak meninggalkan juga golongan dewasa. Tetapi salah satu pendekatan yang digunakan oleh beliau adalah
bagaimana beliau kreatif untuk memasukkan elemen-elemen komedi, tetapi dalam bentuk yang halus, yang boleh mendidik dan menyampaikan nasihat. Jadi itu satu yang tidak mudah sebenarnya untuk menyampaikan sesuatu yang serius, yang berbentuk nasihat, teguran, tetapi dalam bentuk yang komedi. Jadi itu adalah local wisdom lah, kata orang, kearifan lokal yang kita ada di Brunei sendiri. Mungkin boleh ceritakan antara cabaran yang telah pun dihadapi. Cabaran tentunya lebih fokus ketika persiapan untuk membuat pementasan tersebut. Kita sedia maklum bahawa dunia pementasan teater bukanlah satu yang mudah ataupun diambil ringan, tapi ia memerlukan kerjasama daripada setiap pihak. Tidak hanya pemain-pemain teater, tetapi pemerannya, tetapi juga melibatkan orang yang di belakang pentas. Jadi itu untuk mencari korelasi ataupun kesefahaman antara setiap pihak itu memerlukan satu komitmen yang sangat tinggi lah. Betul komunikasi yang bukan hanya salah, tetapi kita memerlukan berhala-hala komunikasi itu supaya perjalanan teater itu apabila ia sudah dipersembahkan di atas pentas dapat berjalan dengan lancar. Rasanya bukan hanya mereka yang di balik tabir saja, tapi kalau kita ni cuba memahami konsep mereka ataupun kru di balik tabiran ni meluas, lighting krunya, audio krunya, kerana itu yang juga sebagai kita katakan alat ataupun elemen sokongan yang akan memberi kesan lebih kepada persembahan teater tersebut. Dan semasa festival teater itu berlangsung, bagaimana juga sambutan sambutan orang ramai masyarakat Brunei khususnya untuk persembahan teater Nyanyian ni? Alhamdulillah, sambutan sangat menggalakkan. Cuma kita boleh buat lebih baik sebenarnya. Kita lihat, kalau kita melihat di luar negara, bagaimana sebuah pementasan teater itu dilakukan ataupun dipromosikan. Jadi mungkin kita boleh melakukan beberapa penambahbaikan untuk edisi tahun akan datang. Cuma untuk tahun ini, alhamdulillah, saya boleh katakan alhamdulillah tidaklah begitu merudum ataupun apa, tetapi alhamdulillah ia satu progres. Kita perlu ambil positif pada setiap usaha atau inisiatif, dan apresiasi sebenarnya untuk ditujukan kepada pihak penganjur, iaitu 247 Studios yang sangat-sangat berani sebenarnya, yang terdiri daripada kalangan anak muda Brunei yang sangat entusiastik untuk menghidupkan dunia teater di negara Brunei Darussalam. Dan kita ni sebagai orang ramai haruslah menyokong sebenarnya antara usaha-usaha belia, anak belia kita ni untuk memperkenalkan teater dan juga bakat-bakat yang meluas, yang begitu besar yang terdapat di negara Brunei Darussalam ini. Lebih-lebih lagi di Universiti Brunei Darussalam sebenarnya baru sahaja diadakan satu bangunan khas untuk kesenian ini. Itu bangunan Pro Chancellor. Jadi di sanalah telah pun diadakan NTFB atau National Theatre Festival Brunei yang kedua. Seterusnya mengenai dengan Rakis UBD. Apakah projek ataupun persembahan akan datang, sasaran akan datang, mungkin boleh diceritakan? Baik, untuk perancangan Kelab Rakis UBD pada tahun akan datang, sebenarnya ini hujung tahun memanglah kata orang dalam suasana percutian. Jadi untuk tahun akan datang, sudah tentu kami akan terlibat dengan lebih banyak lagi pementasan. Bukan hanya setakat pementasan, kita juga akan terlibat dengan pertandingan, beberapa pertandingan yang kalau boleh saya disebutkan, dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei. Sebenarnya Kelab Rakis UBD ini bolehlah dianggap sebagai anak angkat lah, yang sering terlibat di bawah Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, menunjukkan bahawa kerajaan Brunei Darussalam, iaitu Dewan Bahasa itu sendiri, memberikan satu ruang kepada anak muda ini untuk mengasah bakat dan mengembangkan potensi mereka. Dan khususnya dalam bidang seni teater sendiri Jadi kita sebenarnya ingin lebih banyak melihatlah pementasan teater itu ditumpukan kepada sesuatu yang ada relasinya dengan budaya warisan kita ni. Umpamanya salah satu cabangnya lagu-lagu tradisi Brunei, lagu-lagu kanak-kanak Brunei. Jadi
seperti lagu Ambok Ditunjang, seramai mana kita ni tahu moral yang terdapat di dalam lagu tersebut. Dapat dikongsi sedikit-sedikit liriknya yang diambil, diadaptasi ke dalam teater. Boleh? Ambok ditunjang, bermata-mata bilang, membuka tindulang, membaca bismillah. Dan seterusnya lagu Bangkawat. Bangkawat, saya pun lupa sudah. Dan ada lagi lagu Oh Kanak-Kanak. Itu pastinya salah satu kegemaran Laju. Lagu-lagu menjadi branding je sudah tu kepada Brunei ya. Jadi memang ada pengajaran-pengajaran dan moral yang terkandung di dalam lagu-lagu tersebut, daripada seni kata, lirik baik-baik lirik itu ada terselindung moral. Baik, apapun terima kasih kita ucapkan kepada tamu kita, komunikasi ataupun interaksi kita yang cukup bermakna dan bahan dibawakan ini cukup menarik sebenarnya. Muhammad Hajib Sarhan bin Awang Muhammad Harkani ya, yang merupakan salah seorang ahli rakis UBT, mahasiswa program Kesusasteraan Melayu Universiti Brunei Darussalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Baik.